Okey, Assalamualaikum kepada pelajar 4 SI2 dan juga kepada yang tak hadir. Hari ini kita belajar mengenai rantau yang memuaskan ketaksamaan. Okey, fahamkan betul-betul. Sekarang ni kita nak pastikan adakah soalan ni kita nak tentukan. Kita nak tentukan antara y lebih besar daripada 2x dengan y lebih kecil daripada 6 atau sama dengan 6, dia berada di kawasan A ataupun kawasan B ataupun C dan B dan C. Okey. So, yang pertama kita kena kenal pasti dulu. Okey. Di manakah terletaknya garisan ini? Okey. Asalnya dia adalah suatu persamaan. Oleh kerana dia ketaksamaan, kita tukarkan simbol dia jadi ketaksamaan. Okey, macam gini pun boleh, macam gini pun boleh, macam ni dan juga lebih kecil ataupun lebih besar. Okey, ini adalah simbol-simbol ketaksamaan. Okey, pelajar. Okey, yang pertama kita tengok ini dulu. Dia berada di garisan mana? Okey, kita tengok ini garisan dia dah bagi. Okey, so ini ni adalah garisannya. Kita tengok sama kan? Dua ni. Okey. So, bila dia sama, inilah garisan dia. Okey, yang kedua kita tengok garisan yang kedua adalah ni. Kita tengok dia berada di mana? Okey, dia berada di sini. Okey. Ini garisan yang kedua. Okey. Kemudian, sekarang kita nak tentukan. Okey. Kalau lebih besar, dia mesti berada di atas garisan. Okey, lebih besar atau sama dengan mesti berada di atas garisan. Lebih kecil atau sama dengan mesti berada di bawah garisan. Okey, sekarang kita tengok huruf-huruf dia. Okey, kita tengok huruf-huruf dia untuk ini. Okey, huruf yang kalau ini dia lebih besar ataupun sama dengan, huruf-huruf dia adalah huruf B dan huruf C. Kalau lebih kecil atau sama dengan, okey, minta maaf, saya ulang semula. Okey. Saya minta maaf, saya ulang semula. Kalau dia lebih kecil, okey, kalau simbol dia lebih kecil, sudah tentu dia berada di bawah garisan. Okey, apakah huruf-huruf dia adalah B dan juga C. Kalau dia lebih besar atau sama dengan, sudah tentu dia berada di atas garisan, iaitu huruf A dan juga huruf D. Okey, kita tengok yang ini pula. Untuk garisan yang ini, okey, kalau dia lebih besar, sudah tentu dia berada di atas garisan. Kalau dia lebih besar atau sama dengan, huruf-huruf dia adalah A dan B. Kalau dia lebih kecil atau sama dengan, mestilah dia di bawah garisan, iaitu huruf D dan juga C. Harap kamu faham. Okey, sekarang mari kita jawab. Okey, kita jawab. Yang pertama, kita tengok yang ini. Simbol dia lebih besar. Okey, simbol dia lebih besar. Bila lebih besar, huruf-huruf dia adalah huruf A dan juga huruf D. Kalau dia lebih kecil, yang ini lebih kecil, dia berada di bawah garisan, iaitu huruf D dan juga huruf C. Okey, kita tengok. Yang sama adalah D. So, lorikan dia ataupun rantau yang sama adalah kawasan D. Begitu. Okey, cuba kita tengok lagi untuk soalan yang berikutnya. Okey. Untuk soalan yang berikutnya adalah ini. Masih lagi lebih besar. Huruf-huruf yang lebih besar adalah berada di atas garisan, iaitu huruf A dan juga huruf D. Okey, yang ini pula dia dah bertukar. Dia lebih besar. Kalau dia lebih besar, dia berada di atas garisan, iaitu huruf A dan huruf B. A dan huruf B. Oleh kerana A yang berulang, okey, maksudnya kita akan assume dia adalah kawasan yang sama adalah kawasan A yang lorikan dia sama. Okey, cuba anda jawab untuk soalan B dan juga soalan C dan juga soalan D. Dan kalau anda faham, cuba tulis komen di bawah untuk mengatakan yang anda faham di manakah lorikan yang sama. Okey, antara C dengan D, yang manakah kawasan lorikan yang sama? Nyatakan dalam bentuk huruf. Okey, terima kasih.